Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pada slot kali ini seperti yang saya kongsikan di dalam channel Telegram saya, InsyaAllah mudah-mudahan saya mengharapkan video ini bakal membantu anda yang baru melibatkan diri dalam bidang pelaburan pasaran modal. Okey, topik pada pagi ini ataupun pada video pertama untuk novice trader bahagian 1. Novice trader adalah satu terminologi, iaitu pelabur ataupun pedagang-pedagang baru di mana 1 ke 3 tahun itu dipanggil novice trader. Okey. Perdagangan forex. Okey, kita akan teruskan. Apakah yang dikatakan perdagangan forex? Perdagangan forex. Apa yang dikatakan perdagangan forex? Okey. Forex adalah berasal daripada forex exchange, foreign exchange, iaitu tukaran mata wang asing. Dan apakah perdagangan forex lagi? Ianya adalah melakukan secara transaksi atau berdagang atau pertukaran satu mata wang dengan mata wang lain. Sebagai contoh, saya bagi simple analogi. Sekiranya kita keluar negara, kita melancong, contohnya kalau anda suka melancong ke China, kita rakyat Malaysia perlu menjual dah terlebih dahulu ringgit Malaysia untuk mendapatkan nilai renminbi China. Itulah dimasukkan forex exchange. Okey. Siapakah yang berdagang ataupun siapakah yang trading forex dan kenapa? Siapa yang berdagang dan kenapa? Okey. Pertama sekali dalam bentuk hierarki adalah bank pusat. Bank pusat ni adalah central bank, seperti negara kita, bank negara Malaysia. Kalau di luar negara seperti BOE, Bank of England, RBNZ, iaitu Reserve Bank New Zealand, RBA, Reserve Bank Australia, BOE, Bank of England, dan Fed, iaitu Federal Reserve, itu adalah central bank. So, apakah peranan dia? Kenapa dia berdagang? Dia ni, bank pusat ni, dia mengawal aliran satu-satu kewangan. Contohnya kalau ringgit Malaysia, bank negara perlu kawal sebagai bank pusat. Dia perlu mengawal kenaikan. Kalau terlalu naik sangat pun, tinggi tak boleh, terlalu rendah pun tak boleh. Dia kena berada dalam keadaan bank negara perlu memastikan nilai mata wang negara dalam keadaan kompetitif, iaitu untuk urusan trade dan import export. Okey. Dan siapakah yang berdagang lagi forex? Bank-bank, bank-bank major, iaitu bank-bank yang besar seperti Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas. Ini adalah bank-bank yang terlibat dengan pasaran forex.
yang di mana hari ini kalau di dalam carta BIS, iaitu Bank International Settlement, mereka membuat satu kenyataan statik, transaksi setiap hari kini hampir 6.6 trilion transaksi sehari dalam forex, belum masuk future dan sebagainya. Ini forex sahaja. Okey. So inilah bank-bank major inilah yang menggerakkan pasaran atau dipanggil market mover. Dia jadi market mover. Okey, yang seterusnya adalah syarikat-syarikat besar, firma corporation seperti seperti syarikat-syarikat import export, ataupun sebagai contohnya kalau kita nak lihat, kita boleh lihat dalam ada dua cara nak tengok. Seperti kalau bank-bank ni ataupun syarikat-syarikat ni, mereka ada commercial order, okey. Contohnya, kalau katakan bank tu dia memang nak mata wang tu, dia akan set seharga dan dia akan letak order tunggu dipenuhi atau fulfill di dalam pasaran forex. Itu maksudnya. Okey, sebagai contoh, katakan company syarikat corporation XYZ, okey, dari Malaysia, dia order ataupun dia tempah kereta Honda, okey. Ini adalah syarikat-syarikat besar corporation, sebanyak 20 atau 30 buah kereta kat Jepun, sebab Jepun dia pengeluar kereta, okey. Harga yang perlu dibayar adalah sebanyak yen 50 million. 50 million yen, okey. Okey, dan kemudian dia bagi tahu bank yang dia nak beli tadi adalah YM yen 50 million pada harga RM4. Okey, sekarang ni harga RM4. RM4 bagi per 100 yen. Maksudnya bagi setiap pertukaran mata wang 100 yen dengan nilai RM4. Sedangkan harga semasa sekarang RM4.50. Nampak? Dia nak beli kereta 40 biji atau 50 biji dengan harga nilai mata wang 50 million, iaitu dipecahkan kepada RM4 bagi 100 yen. Okey. So mereka sebagai car maker atau penjual kereta, mereka tak tolak. Mereka ambil. Ini yang dinamakan commercial order. Okey. Okey, bank akan letak charge dia. Dia akan ambil, dia takkan tolak. You tak ada duit. Mana boleh. So tak ada istilah tu. Mereka ni corporation, bank-bank ni mereka ambil sebab ada platform apungan. Dia panggil floating market. Ni dipanggil floating market dalam pasaran forex, okey. Future tapi saya nak cerita forex, okey. Okey, inilah dinamakan commercial order. Bank akan letak charge dia, okey. Masukkan demand order untuk 50 million tadi. Nampak, faham tak? Pada harga RM4 bagi 100 yen. Masalahnya, seperti saya kata awal tadi, kalau harga semasa lebih tinggi RM4.50, maybe RM4 untuk 100 yen, siapa nak, betul tak? Tapi mereka ambil juga. Dan mereka letakkan dalam pasaran ataupun dalam sistem dealer broker pada harga RM4.50. Sedangkan tadi RM4 saja bagi 50 million. Okey, maknanya market akan tahu ada order untuk bila masuk 50 yen, bukan $50, 50 million yen. Kalau $50 ataupun 50 yen, mungkin market tak nampak, dia tak lalu pun dekat mana kita letak level-level harga yang kita nak, okey. Ataupun dia panggil dalam sistem, dia panggil depth of market, DOM. Itulah guna fungsinya DOM. Itu nanti korang akan pening, saya akan hentikan. Maksudnya fungsi, siapakah yang berdagang? Syarikat-syarikat besar, okey. Jadi mereka akan gunakan DOM. So kalau order pada sesuatu paras tu cukup, harga akan gerak. Bermakna kalau market tahu harga permintaan pada RM4, dia akan ambil. Dia akan turun dulu. Sekarang RM4.50. Tapi bila ada market
permintaan demand di harga RM4, pasaran akan membuat correction. Sebab itu kalau kita nampak, dia akan buat retest, dia akan buat bounce, dia ambil order pada level-level BRN. RM4 tadi tu adalah harga BRN 400. Okey, itu nanti saya akan ajar, saya akan kongsikan lagi. Tapi kalau sampai, bermakna mungkin saya tadi nak beli kereta 20 biji, 30 biji dengan harga 50 juta yen ataupun 50 million dengan harga RM4. Mungkin ada saingan saya, atau katakanlah ada saingan saya, dia letak harga RM3.80. Jadi market akan buat correction, turun, buat pengambilan order sehingga ke RM3.80 untuk 100 yen. Tapi kalau saya yang terakhir, tak ada lagi yang lebih rendah, bermakna sampai dekat saya RM4 untuk 100 yen. Dia ambil order saya dekat level 400 tadi, RM4 untuk 100 yen. Dia akan buat kenaikan semula. Dia akan buat kenaikan, penyambungan pendakian semula. Itulah yang kita nak faham, market structure ataupun price action developing pricing. Okey, itu dari segi aspek komersial. Sebab bank dengan corporation ni, major bank seperti Deutsche Bank, JP Morgan ni dan corporation ni, mereka ni melakukan transaksi agak sama sebenarnya. Cuma mereka ada kelebihan. Bank ni dia berniaga sama bank antara bank. Corporation dia tak boleh berniaga sama dia. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Sebab dia ada lagi commercial bank. Dan yang kedua, seperti saya kata tadi, ada dua kaedah untuk tengok. Speculative order ni dia berbeza pula. Macam mana? Okey, pertukaran atau pertukaran mata wang untuk tujuan spekulatif dan dapatkan keuntungan daripada perbezaan harga kontrak. Okey, itu yang berbeza. Sebab dia mengambil keuntungan daripada harga beza. Harga beza. Okey, saya jual RM4, orang beli RM4.50. Ada jarak 5%. Itu maksudnya speculative order. Okey, dia ni berbeza dengan commercial order. Itu nanti saya katakan, sebab nanti korang pening. So yang seterusnya adalah apa dia? Adalah peniaga, pedagang runcit, retail trader. So inilah sebabnya saya percaya korang tengok video ni, sebab kita semua terlibat dalam perniagaan ini. Cuma kita berada di hierarki yang terendah sekali. Tapi tidak bermakna kita tidak dapat ataupun tidak boleh membuat keuntungan seperti mereka, seperti bank, seperti corporation ni termasuk juga syarikat-syarikat hedge fund seperti Ray Dalio, Warren Buffett, hedge fund, syarikat-syarikat yang menguruskan perlindungan dana. Kalau di Malaysia ni syarikat-syarikat corporation seperti PNB, sebab PNB adalah market liquidity di bursa saham Malaysia, BSKL. Selain pada bank-bank, Hong Leong Bank, itu dari segi lokal lah. Kalau kita trade di saham di bursa KL, tak ada forex. Forex di peringkat global. Okey, di peringkat global. So kalau trade lokal saham, okey, bank-bank ni lah terlibat. CIMB, Afin Bank, BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad. Tapi ni saya nampakkan secara peringkat di universal ataupun global. Okey, so yang terakhir adalah retail trader. Okey, ini adalah hierarki. Okey, kalau anda lihat, ini adalah bank pusat. Bank pusat dia akan berniaga di kalangan mereka, bank pusat. Kemudian dia pecah kepada major bank, dan major bank pun masih lagi berniaga di kalangan mereka. Dan mereka pula bukan sahaja berdagang di antara mereka, bank sama bank, tetapi mereka juga memberi peluang kepada major bank ni tadi, kepada commercial company dan large speculator. Kemudian major bank pula dia ada ACM broker, dan baru pecah kepada retail trader kita. Dan sama juga dengan sini, dia pergi kepada market maker. Okey, market maker ni normally biasanya adalah bucket shop. Okey, dia
lesennya tak berapa diiktiraf seperti di kepulauan-kepulauan Tuneatu lah apalah so yang ACN ni biasanya berdaftar di London, bukan di kepulauan Cyprus. Cyprus pun masih third party. Okey. Ini adalah dia punya cycling dan hierarki. Siapakah yang berdagang dan kenapa? Inilah sebabnya bank antara bank mereka mengawal penaikan dan keturungan mata wang, dan bank-bank besar ni menjadi liquidity provider. Begitu juga dia pecahkan kepada investment fund, commercial company dan large calculator. Begitulah kepada market maker dan ACM broker, akhirnya sampai kepada kita. Sebab itu kita dengar dulu forex ataupun saham ni orang kaya je. Sebab dulu tak ada retail, yang ada semua di peringkat institutional broker, di mana mereka menawarkan individu transaksi ataupun portfolio individual. Tapi disebabkan dengan kecanggihan teknologi hari ini, kalau zaman saya berdagang dulu MT4 tak ada, bawah 2006 dulu MT4 tak ada, tapi sekarang ada MT4. Kalau dulu saya berdagang menggunakan depth of market DOM, sekarang dah guna terus instant execute. So banyak beza. Jadi dunia semakin maju, semakin banyak peluang. Kalau dulu kita nak mula berdagang, kurang-kurang minimum kena ada 100,000 bukan ringgit. Kalau berniaga di bursa ya, kurang-kurangnya 100,000 dolar. Sebab itu kalau kita lihat leverage, itulah fungsinya. Disebabkan leverage, dengan 5 dolar kita boleh berdagang. Hebat kan? Dengan 5 dolar disebabkan leverage tadi, penawaran leverage, bantuan perniagaan, bukan pinjaman. Kalau pinjaman jadi haram, dia bantuan perniagaan. Dibantu dibantu kita dengan leverage. Disebabkan dengan 5 dolar tadi kita boleh berdagang seperti, kalau kata 100,000, leverage 100,000 dengan nilai 100 dolar, ibarat kita berdagang sama juga seperti 100,000 punya duit nilai. So apa advantage, apa kelebihan perdagangan forex ni? Okey, yang pertama, dia mempunyai liquidity yang sangat banyak. Maksudnya dia mempunyai kecairan duit yang banyak sangat. So sebab kalau kelebihan, yang penting kita tahu waktu bila. Sebab dalam pasaran forex ini dia ada 4. Dia ada 4 pasaran. Dia ada Tokyo, dia ada Tokyo, Sydney, London dan New York Open. So normally saya paling suka London Open, because London Open banyak liquidity. Pelabur-pelabur besar hedge fund mula masuk. Jerung-jerung ni semua mula terekam. Jadi kita pun kena ikut jerung. Kita bukan dimakan jerung, kita kena ikut jerung. Yang dimakan jerung ni bila lawan market. Itu saya akan terangkan nanti. Okey, kelebihan antaranya sekatan yang sangat rendah. Maksud sekatan yang sangat rendah ni, everyone, semua orang boleh buka secara online. Sebab Malaysia dia larang, tapi dia tak sekat. Itu maksudnya sekatan yang sangat rendah. Boleh buka secara online, hanya upload lesen dan IC. Tak perlu macam-macam. Seperti kalau kita kena buka CDS, macam-macam. Dia nak statement tu, dia nak macam-macam dengan syarikatnya punya. Jadi banyak requirement yang perlu. So berdagang forex, kelebihan dia sekatan yang sangat rendah. You pergi kat pulau mana pun boleh buka account, asalkan ada internet. Okey, antaranya kelebihan berdagang forex ni, pengurusan risiko yang lebih baik. Maknanya apa dia? The better risk management, pengurusan risiko yang lebih baik. Sebab hanya dengan 10 dolar kita boleh berdagang. Tak perlukan jumlah yang besar,
dan kita boleh berdagang dengan lot saiz yang paling kecil, iaitu 0.1 sen ataupun 0.01. Kalau nak bezakan dengan saham, dengan indeks, sangat besar. Sebab saya beritahu, kalau kita trade saham, kalau kita trade indeks, $50 tak cukup. Tapi dengan forex, $50 atau $5 kita boleh berdagang. $5 dan sekitar RM20 sahaja. Ada syarikat menawarkan $1. Tu you kena carilah, saya tak mau recommend. Okey, itu dinamakan pengurusan risiko yang lebih baik. Okey, kalau kita berniaga saham betul-betul kurang-kurangnya $100,000 kalau kita ikut hedge fund ataupun kita berdagang di bank, mana boleh $10. Tak boleh. Kurang-kurang $100,000. Risikonya besar. Okey. Itu maksudnya pengurusan risiko yang lebih baik. So, antara lagi kelebihan berdagang forex, berdagang pada bila-bila masa. Means dekat mana pun boleh buat duit. Dalam tandas pun boleh buat duit. Nak bagi faham. Dekat tengah laut pun boleh buat duit. Dekat dalam hutan pun boleh buat duit. Paling penting dekat tangan ada apa dia? Ada smartphone dan internet. Kalau ada smartphone tak ada internet pun tak boleh berdagang. So very simple. You sendiri jadi bos. You sendiri jadi kuli, you sendiri jadi bos. Tak ada siapa bos, tak ada. Sebab kita sendiri. Kita sendiri berdagang. Kita sendiri boleh buat bila-bila kita suka. That's kelebihan perdagangan forex. Okey, antaranya lagi kelebihan adalah kos transaksi yang sangat rendah. Okey, macam saya cakap tadi contohnya. Sekejap ya. Okey, katakanlah saya nak nampakkan pada anda. Okey, apa yang saya katakan kos sangat rendah? Kita nak buka akaun tak perlu dengan modal yang besar. Okey, sekejap ya. Okey, kalau anda lihat, saya nak beritahu. Katakanlah anda ada $1,000. Okey. Kalau kita beli saham ataupun kita trade indeks, saya beritahu, saya masuk trade indeks, belum apa-apa dah kena charge fee. Sorry, $50. Okey, bermakna berapa? 5% daripada keseluruhan modal. So belum lagi nak fikir untung, masuk satu lot dah kena $50. So now saham perlukan modal yang besar. Tetapi forex kos hanya spread saja. Apa dia? Hanya spread. Spread ni dalam 1 sen 2 sen je abang kakak, tuan puan. Itu nanti akan serahkan video pada berikutnya. Okey, sangat rendah. Okey. Sekejap ya, dia kena padan pula dulu. Okey, sekejap. Okey, baru dia boleh pergi ke new slide. Bismillah. Baik. Sekejap ya. Okey, kesimpulan dia. Okey, daripada awal tadi, okey, perdagangan forex adalah pertukaran mata wang asing. Dia boleh faham. Dan didagangkan oleh bank, Prima dan pedagang runcit. Dan kelebihan, ada kecairan yang tinggi, sekatan yang rendah untuk berdagang, pengurusan risiko yang lebih baik, berdagang pada bila-bila masa. Ini yang saya suka, okey. Dan kos transaksi yang sangat rendah, DEX yang saya suka juga. Okey, see you guys pada the next video insya-Allah. Saya akan buat beberapa video untuk novice trader. Jumpa anda lagi bersama dengan saya, FDAR Faisal Datuk Abdul Rahman, pengasas visualisasi teknikal BBC Masto, always leading forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.